اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهر بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pagi ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu tafsir ayat-ayat tentang wanita. Namun sebelum itu suka terlebih dahulu kita raikan teman-teman yang sudah berada bersama dengan kami pada pagi ini yang telah memberikan salam di ruangan komen di situ. Pertama sekali kita lihat ada Kak Nur Kamariah kita. Assalamualaikum Ustazah.
dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada Emma Zafira di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emma, dan ada Nyai Ita. Okey, Nyai Ita memberikan salamnya juga kepada kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Ita dan sahabat-sahabat semua. Salam duha, syukur, alhamdulillah dapat hadir. Alhamdulillah. Kita ada Kak Siti Hajar. Kak Siti Hajar dia bagi apa ya admin saya uh, dia tak appear di ruangan komen kita, tak tahu kosong Kak Siti Hajar, tak tahu apa benda yang Kak Siti letak di situ. Kita ada Kak Sabaria Rohani di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Puan Aliza Aziz. Oh, lambat Puan Aliza Aziz hari ni dia komen. Biasanya dia pertama, kedua ataupun ketiga. Hari ni tak tahu yang keberapa tu. Saya lupa kira. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam. Aliza, Puan Aliza kita, admin dan teman-teman online. Ada Kak Nurzah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga sudah sihat serta ceria pagi ini. Alhamdulillah sihat, cuma tak berapa nak kuat lah pagi ni mungkin penat kot semalam. Okey, kita ada Cik Salimah juga bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Kita ada ni Cik Ana Tak tahulah Cik Ana ke bukan. Puan Roziana Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Semoga Ustazah sihat-sihat sentiasa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kita juga ada kawan-kawan daripada ruangan YouTube ya. Yani S. Waalaikumsalam. Oh, dia jawab salam saya. Dan Noraina Hussein ya. Waalaikumsalam. Tu pun jawab salam juga. Kawan-kawan kita daripada ruangan YouTube. Dan yang seterusnya lah ya, ramai sebenarnya dengan kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi komen kan. Bukan senang nak komen-komen ni. Oh, ada lagi daripada ruangan YouTube kita sekali lagi. Ni apa ni? Puan Sulastri Sulaiman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey baik, alhamdulillah pagi ini kita nak sambung perbincangan kita dalam kitab tafsir ayat-ayat tentang wanita. Kita berada di muka surat yang keberapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Dan topiknya tentang apa? Mungkin pada minggu lepas ada teman-teman yang tidak hadir. Topiknya apa? Kita berada di muka surat Ustazah ngesot. Dia kena ngesot. Tapi yang penting bukan suster ngesot. Dia nak kena pergi ke tepi sedikit ya. Okey baik. Muka surat Kak Siti kata muka surat 37. Larangan rafath selama pelaksanaan haji. Okey. Semua kata muka surat 37. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Baik, betul. Kita berada di muka surat 37. Gambar pun sudah menunjukkan topik yang tepat saya kira ya. Gambar kita pun tunjukkan okey betul lah kita berada pada musim haji. Bulan haji. Belum lagi tak payah nak nyanyi Belum sampai lagi. Dah baru lepas. Cuma nak katanya pada pagi ini kita ada satu topik lah berkaitan tentang wanita, iaitu larangan rafath. Rafath ni maksudnya ialah mencampuri isteri. Sebab itulah dia kata berkaitan tentang wanita kerana ada kaitannya dengan isteri ya. Jadi dia kata topik ini berkaitan tentang selama pelaksanaan haji.
Topik ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 197 dan betul kita berada di muka surat yang ke-37. Okey, baik muslimat semuanya, kita lihat ya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Siapa yang mengerjakan, siapa yang menetapkan niat ataupun di sini letak mengerjakan. Bagi saya yang terbaiknya menetapkan niat. Siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Jadi ada beberapa larangan yang disebutkan dalam ayat ini bagi mereka yang melaksanakan haji dan bagi mereka yang telah menetapkan niat untuk melaksanakan haji. Itu maksudnya niat ihram di sini. Bukan niat. Kita semua ada niat nak melaksanakan haji kan. Tapi topik ini, ayat ini, fokusnya ialah bagi mereka yang telah berniat ihram. Sebab tu gambarnya orang yang sedang memakai ihram di situ. Baik, jadi Allah kata pada ayat ini, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Okey, jadi satu ayat saja yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Maka perbincangan pun takkan, bagi saya pun takkan drag lah perbincangan ini. Apa yang ada dalam kitab, insya-Allah itulah yang akan kita bawa sebagai topik ataupun sebagai pengisian perbincangan kita. Baik, jadi di sini pertama sekali poin kita sangat jelas di dalam kitab ialah tentang larangan rafath dalam keadaan ihram. Di kalangan para ulama tafsir, iaitu para pentafsir Al-Quran, antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah, Imam Al-Qurtubi, saya lebih suka untuk mengambil pandangan-pandangan ulama tafsir yang terawal lah Sebab kalau kita baca pun pandangan daripada para ulama di kalangan contemporary, mereka pun biasanya akan mengambil pandangan daripada ulama-ulama kita yang terdahulu daripada mereka. Jadi kalau untuk isu-isu yang masih lagi relevan untuk kita kekalkan, bagi saya terbaik kita rujuk pada pandangan ulama-ulama tafsir yang terdahulu, contohnya Imam Ibn Kathir rahimahullah. Jadi untuk ayat yang pertama tu kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi pembukaan ayat ini, iaitu Allah kata al-hajju ashhurum ma'lumat. Maka apakah yang dimaksudkan dengan musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi? Apa yang dimaksudkan dengan ashhur dalam ayat ini? Okey. Jadi dalam kitab kita dia kata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum haji dan umrah, bahawa haji itu memiliki bulan-bulan tertentu. Jadi ashhurum ma'lumat. Maksud bulan-bulan tertentu iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Sebab tidak dibolehkan berihram dengan niat haji kecuali di bulan-bulan tersebut. Maksudnya
Seseorang dibolehkan untuk berniat ihram melaksanakan haji pada bermula dari bulan Syawal, Zulqa'dah sampailah masuk pada 10 malam dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Tetapi kena ingat dalam satu perjalanan. Haji ini kita panggil sebagai haji tamattu'. Jadi ada orang kalau dia ni lah, kalau diizinkan lah, sebab kita tahu kan di Saudi pun ada undang-undang peraturan haji yang perlu diikuti. Jadi kalau seseorang itu, kalau ikut kepada hukum yang dibincangkan di sini, seseorang itu dia dah boleh pergi melaksanakan haji. Niat saja. Niat saja untuk melaksanakan haji dalam satu perjalanan. Pergi ke Mekah dengan niat haji tamattu'. Okay? Dia buat, maknanya pada bulan Syawal tu dia dah pergi dah. Tapi kalau kata haji tamattu' ni, dia umrah terlebih dahulu. Baik, masa umrah tu, lepas selesai umrah, kemudian dia bertahallul, keluar daripada ihramnya, dia dah boleh buat semua perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang dalam keadaan ihram, tetapi dia perlu bermukim, duduk di tempat itu sampailah masuk bulan haji. So ini dipanggil sebagai kenapa dalam Al-Quran sebut Ashhurum Ma'lumat. Maknanya niat ihram tu untuk mengerjakan haji dah boleh lah sebenarnya pada bulan Syawal ataupun bulan Zulqa'dah, dan biasanya lah yang kita akan buat ialah pada bulan Zulhijjah. Itu biasanya. Itu bagi saya majoriti semua buat pada bulan Zulhijjah. Bulan Syawal ni biasa orang buat umrah. Tapi boleh tak kalau orang tu dia nak buat dia nak jatuhkan niat ihram dia untuk haji pada bulan Syawal ataupun bulan Zulqa'dah, boleh. Cuma dia kena bermukim di tempat itu, di tempat dia di orang kata Mekah ataupun Madinah di situ, untuk dia Mekah Madinah tak boleh. Mekah untuk dia tunggu sampai bulan haji. Cuma itu agak mustahil bagi saya lah untuk dilakukan lah oleh kita, sebab ada undang-undangnya yang perlu kita tepatilah, kerana pihak kerajaan sana pun perlu menjaga keadaan-keadaan yang tak boleh dibuat sembarangan. Cuma boleh. So bagi saya perkara-perkara ini, kerana mungkin ada orang tanyakan kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran bulan haji tu ada beberapa bulan. Sedangkan kita tahu bulan haji itu kan ialah biasalah bulan Zulhijjah, gitu kan. Jadi di sini saya berikan penjelasan tentang Syawal, Zulqa'dah, ini juga dikira sebagai bulan-bulan haji kerana dibolehkannya untuk kita pergi ke sana, pergi bermiqat, pergi tempat miqat dan jatuhkan niat haji pada bulan Syawal, Zulqa'dah. Penting juga, lupa nak cakap tadi niat ihram tu ialah jatuhnya pada tempat miqat, bukan dekat dalam rumah kita. Okey, tapi mesti pergi ke tempat miqat untuk jatuhkan niat ihram itu. Dan ingat, kalau nak buat pada Syawal Zulqa'dah, dia dalam satu perjalanan. Sebab tu kalau lepas buat umrah tu, dia kena bermukim di tempat tersebut. Tapi itu agak mustahil lah untuk kita laksanakan. Boleh, mungkin adalah orang yang tinggal berdekatan sana melaksanakan hal ini, namun kalau untuk konteks kita Singaporean agak mustahil untuk melakukan sedemikian. Tetapi adakah sah dan boleh? Boleh sahaja. Cuma perlu bermukimlah di tempat itu Syawal, Zulqa'dah sampailah masuk pada pada bulan Zulhijjah, hari-hari haji di sana, dan selesailah melaksanakan haji. Ini maksudnya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ialah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Apakah bulannya? Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Ini yang dimaksudkan Allah pada ayat tersebut. Okey, terus kita masuk pada rafath di sini. Apakah maksud rafath dalam ayat ini? Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bulan-bulan yang mana tadi pun dalam kitab kata dibolehkan berihram dengan niat haji.
Okey, pada bulan-bulan ini apakah larangan-larangan yang perlu diperhatikan oleh mereka yang telah menjatuhkan niat tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan faman farada fihinnal hajja fala rafath. Okay, pertama sekali kita fokus pada kalimat rafath di sini yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita ataupun topik kita pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat ini, siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu janganlah berbuat rafath. Artinya, siapa yang berihram untuk haji dan umrah maka hendaklah dia menghindari rafath iaitu berhubungan badan. Kalau lihat di slide saya pun saya dah highlightkan rafath itu maksudnya hubungan badan antara suami dan isteri. Okey, antara suami dan isteri. Diharamkan melakukan hal-hal yang boleh membawa kepada rafath. Jadi, kita diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menuju, yang boleh memasukkan kita, yang boleh bawa kita kepada next stage. Okey. Yang tak boleh lah maknanya kalau kita tahu kalau kita buat perkara ini kan, kita boleh melakukan hubungan badan tu bersama dengan suami, kita perlu elakkan. Jadi di sini dijelaskan, disebutkan haram terus dalam kitab kita, diharamkan melakukan hal-hal yang boleh membawa kepada rafath seperti berpeluk, seperti bercium dan perbicaraan di hadapan wanita. Maksudnya mengungkapkan perkataan-perkataan, kata-kata yang boleh orang kata dia ada rasa untuk terus kalau bahasa kita kata turn on dia boleh turn on. Tiba-tiba kan bila bergurau-gurau dengan suami ni ataupun dengan isteri, dalam gurauan itu ada ucapan-ucapan yang membuatkan kedua-duanya tiba-tiba ada rasa untuk bersama. Jadi perkara-perkara ini perlu dielakkan selama mana dalam keadaan ihram itu ataupun setelah menjatuhkan niat tersebut ihram. Siapa tadi kata siapa yang berihram untuk haji dan umrah, maknanya bukan untuk haji sahaja tetapi juga untuk umrah lah kalau apply pada konteks kita. Sekarang ramai orang pergi umrah dan sebagainya kan, lagi-lagi nak akhir tahun ni, ramai orang melaksanakan umrah, maka perlu diingatkanlah hal-hal ini tidak boleh dilakukan. Kerana apa? Ianya ialah permulaan kepada rafath itu. Rafath itu sendiri ialah maksudnya melaksanakan hubungan seksual. Okey. Tetapi kalau kita tahu ada mukadimah, permulaan-permulaan yang boleh bawa masuk kepada hubungan seksual itu, suami dan isteri perlu elakkan. Contoh peluk tadi, ataupun cium, ataupun ucapan-ucapan yang boleh membawa kepada perbuatan yang menyebabkan berlakunya hubungan badan itu. Baik, di sini diterangkan kepada kita dengan pelbagai pendapat tentang maksud rafath. So, diberikan kepada kita dengan 3 pandangan sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini. Abdullah bin Umar mengatakan, jadi pandangan pertama yang dipetik ialah pandangan Abdullah ibn Umar, iaitu anak kepada Umar bin Khattab. Ketika dia membincangkan tentang ayat ini, dia kata rafath bererti mencampuri isteri dan membicarakan hal itu dengan kaum lelaki maupun kaum wanita. Jika yang demikian itu diucapkan dengan lisan mereka. Maksudnya bila dah mencampuri isteri itu, tiba-tiba ceritakan pula hal tersebut kepada orang yang tak sepatutnya diceritakan. Tak boleh ceritalah kita kan kalau dah bersama suami dan isteri ni, jangan dicerita-ceritakan kepada orang hal-hal atas katil. Melainkan kalau ada, maksudnya kita pergi doktor ada tujuan-tujuan lah, tujuan-tujuan tertentu. Nak kena cakap jugalah, tiba-tiba ada orang tanya, "Abi kalau sakit macam mana?" Padahal itu kan benda yang orang kata fahamlah kan, kalau pergi doktor, cerita-cerita hal atas katil ni boleh saja. Ataupun pergi jumpa psikologis, kaunselor kan. Ada hal-hal yang memerlukan kepada rawatan, bantuan ketika seseorang itu bermasalah untuk isu-isu berada di atas katil. Tapi kalau sekadar nak cerita-cerita,
untuk menambah rasa dalam perbincangan, itu tidak dibenarkan dalam agama. Kadang-kadang duduk lepak-lepak kan, siapalah tahu tiba-tiba terbukalah cerita-cerita yang begini, maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Maknanya bukan hanya untuk orang yang, ihram tu tadi, di luar ihram pun kita dilarang untuk menceritakan hal-hal yang sedemikian. Okey, larangan yang sangat keras daripada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Saya ambil mafhumnya, Nabi pernah ingatkan wanita yang cerita tentang hal-hal atas katil ini dan juga lelaki yang cerita hal-hal atas katil ni umpama seperti syaitan lelaki dan syaitan wanita. Ini perumpamaan yang Nabi berikan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pandangan yang kedua, Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu an, yang menyatakan rafath bererti jima', okey, iaitu bersenggama. Dan selain itu, misalnya ucapan yang kotor. Jadi ada juga pandangan di kalangan para ulama ketika mereka mentafsirkan ayat rafath ini. Mereka kata rafath tu tak semestinya bersenggama ataupun mengadakan hubungan seksual antara suami dan isteri. Tetapi rafath itu juga boleh bermaksud menggunakan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik. Kalau bagi saya lah, ucapan yang kotor ni ada banyak kan. Uh, Bagi saya, ia lebih tepatlah kalau kita nak definisikan ucapan kotor ni sebagai ucapan-ucapan yang mengarahkan kepada hubungan seksual tu. Maksudnya ucapan-ucapan, macam mana saya kata dengan bahasa yang, sebab saya takut guna bahasa yang agak kasar lah ya, ucapan yang tak baiklah, ya, yang berkaitan tentang ni lah, tentang hubungan-hubungan di atas katil lah. Itu maksudnya rafas lah kalau nak lebih tepatnya begitu. Okey, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga menyatakan, kita lihat pada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga di sini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan ar-rafath bererti mencampuri isteri. Okey. Dan dia juga menyebutkan bahawa ini termasuk mencium isteri atau kedipan mata. Kedipan mata tu maksudnya mengenyit mata pada isteri tu lah kan. Kenyit mata tu kenapa kenyit mata? Kenyit mata ni ada banyak maksud. Dia signal masuk bilik ataupun signal apa tu. Jadi kalaulah signal mengenyit mata ini menuju ke arah hubungan badan itu, maka inilah yang dilarang. Tapi kalau kenyit mata just macam biasa-biasa je lah kan. Ada orang kenyit mata sebab yes, macam tu kan. Okay, very good. Ada macam gitu. Dia kenyit mata kini. Okay, good. Macam tu. Tapi kalaulah mengenyit mata tu memberikan satu signal untuk isteri ataupun untuk suami masuk bilik dan sebagainya, perkara-perkara ini ialah dilarang. Okey, ataupun juga ucapan yang tidak senonoh. Ini sebagaimana pandangan Atha ibn Abi Rabah di atas itu. Bermakna bukan hanya Atha ibn Abi Rabah memberikan pandangan bahawa rafath itu bukan saja bermaksud jima', tetapi rafath juga boleh bermaksud ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak baiklah berkaitan tentang hubungan di atas katil. Jadi ini ketiga-tiga pandangan daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang dipetik dan dimasukkan dalam perbincangan kita. Nak katanya bahawa selama dalam keadaan ihram, okey, tidak kira sama ada ihram haji ataupun ihram untuk umrah, kedua keadaan ini tidak dibenarkan untuk melakukan rafath. Rafath sebagaimana kita faham tadi, bagi saya pandangan yang paling kuat berkaitan dengan rafath ini ialah mencampuri isteri, iaitu mengadakan hubungan badan bersama dengan isteri ataupun kitalah bersama dengan suami. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, setiap perkara yang boleh membawa kita pergi kepada perbuatan rafath itu adalah dilarang. Contoh disebut tadi berdasarkan kepada pandangan-pandangan di kalangan para sahabat ini, mereka menyatakan contoh mencium, berpelukan kan, mengenyit mata pun sekali masukkan tu tadi kan, dan ucapan-ucapan yang boleh membuatkan ada rasa untuk melakukan hubungan badan itu. Jadi ini larangan yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat
197 dalam surah Al-Baqarah. Okey, selesai kita tentang rafath. Kita masuk satu lagi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, iaitu Allah larang kefasikan. Baik, wala fusuqa dalam ayat Al-Quran menyebutkan apa yang Allah larang. Pertama tadi Allah sebut fala rafatha. Kedua Allah sebut wala fusuqa. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan wala fusuqa dalam ayat ini? Pandangan yang dipetik sekali lagi dalam kitab ialah pandangan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Kalau secara umumnya fusuk bermaksud segala perbuatan maksiat. Senang kata semualah perkara-perkara dosa kita dilarang untuk melakukannya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an menyatakan bahawa kefasikan adalah kemaksiatan, adalah melakukan kemaksiatan kepada Allah di tanah haram. Maksudnya bila kita masuk tanah haram ni, segala bentuk kefasikan, kemaksiatan, segala dosa perlu kita tinggalkan. Jadi di sini dikata, ulama' lain, tak disebut siapa nama ulama'nya, ulama' lain mengatakan yang dimaksud al-fusuq di sini ialah caci maki. Okey, jadi kesimpulan daripada perbincangan ini, al-fusuq dimaksudkan dengan segala bentuk maksiat. Dan di sini ada hadis Nabi SAW yang diberikan kepada kita, sebutkan bahawa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Muslim itu adalah kefasikan. Baik, kenapa di kalangan para ulama ada mengatakan bahawa al-fusuq itu juga dimaksudkan dengan mencaci maki seseorang? Ia berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, iaitu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Jadi sebab itu di sini dikata kesimpulannya bila Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ini wala fusuqa, maksudnya ialah segala bentuk maksiat perlu ditinggalkan selama seseorang itu berada dalam keadaan ihram, dan kena ingat bukan semata-mata ihram untuk haji tetapi ihram untuk melaksanakan umrah. Semuanya perlu ditinggalkan, iaitu segala bentuk dosa dan maksiat. Okey, baik. Jadi di sini juga diberikan kepada kita dengan sikit lagi penerangan tentang fusuk di situ. Dia kata sebagaimana Allah melarang kezaliman di bulan-bulan haji, meskipun kezaliman itu sendiri sebenarnya dilarang sepanjang tahun. Hanya saja pada bulan-bulan haji, hal itu lebih ditekankan. Nak katakan beginilah, seseorang yang berada dalam keadaan ihram, memanglah kita kata perlu tinggalkan segala perbuatan maksiat. Tetapi bukan kita nak kata kalau tak dalam ihram boleh buat perkara maksiat. Bukan gitu maksudnya. Dalam semua keadaan, dalam semua bulan lah, tak kiralah Syawal ke Ramadan lagi-lagi, Ramadan ke Rejab, Syakban, Muharram kan. Dalam semua bulan, kita ni diperintahkan agar meninggalkan fusuk ni. Maksudnya jangan buat perkara kefasikan. Okey, wala fusuqah. Semua bulan sebenarnya kita diperintahkan untuk tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi maksud daripada ayat ini ialah pada bulan-bulan haji lebih lagi ditekankan untuk meninggalkan perbuatan itu. Dan lebih-lebih lagi ketika kita dalam keadaan ihram tersebut. Maka di sini diberikan kepada kita dengan satu contoh. Okey? Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Kita dalam agama ni kita ada 4
bulan haram yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya jangan melakukan perbuatan zalim. Tapi taklah bermakna bahawa 4 bulan ini sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh buat perkara zalim. Semua bulan-bulan ni kan dalam agama kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya perintahkan agar jangan melakukan kezaliman. Tetapi pada 4 bulan ini ditekankan jangan melakukannya. Okey, baik muslimat. Apakah 4 bulan yang diharamkan? Maksud bulan-bulan haram dalam agama kita? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya nak tengok jawapan. 4 bulan haram yang disebut sebagai bulan-bulan haram dalam Islam. Apakah bulan-bulan itu? Letakkan di ruangan komen sila. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okey, jawapan daripada Kak Ramnah Hassan. Ada sesiapa yang nak jawab lagi? Kak Siti Hajar, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okey, Kak Nur juga memberikan jawapan yang sama. Ana Hamid juga memberikan jawapan yang sama. Cuma Rejab yang kedepankan. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Rejab. Okey. Baik, ini ialah empat ini ialah 4 bulan haram yang berlaku dalam agama kita. Dalam agama kita 4 bulan haram ini Allah pesan tadi kan dalam surah At-Taubah ayat 36, jangan buat perkara-perkara yang menzalimi antara satu dan yang lain. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu padanya. Itu jangan menzalimi dirimu maksudnya ialah jangan buat perkara-perkara dosa. Menzalimi orang lain. Ini semua perkara-perkara dosa. Allah perintahkan kita untuk tinggalkan. Tapi dengan kata lain, Allah taklah kata bahawa kalau bukan bulan Muharram, Rejab, Zulkaidah dan Zulhijjah ni kita dibenarkan untuk buat perkara dosa dan maksiat. Bukan begitu. Jadi samalah tadi kan dalam musim haji. Tadi dalam bulan haram pun masuk musim haji tadi Zulhijjah. Zulkaidah pun ada sekali di situ. Cuma Syawal saja tak ada kan. Tapi nak kata di sini ialah kalau sekiranya seseorang ini dia memahami ayat itu hanya secara tekstual sahaja. Dia akan faham bahawa maknanya bulan ni je lah yang kita kena tinggalkan dosa. Dia akan faham begitu. Sama ada tadi, maknanya time ihram je lah kita kena tinggalkan dosa. Kita ni jangan buat perkara-perkara ini. Sebab kalau tentang rafath tadi, dia beza Kalau rafath tadi kan yang bersama dengan suami isteri tu, dia faham pada waktu ihram saja tak boleh. Tapi bulan-bulan lain boleh. Maknanya pada keadaan lain boleh. Begitu kan keadaannya. Cuma untuk fusuk ini kita tak kata hanya pada 3 bulan itu atau hanya pada kita dalam keadaan ihram. Untuk fusuk itu tadi ialah semuanya, semua bulan diharamkan. Dilarang untuk kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Cuma pada bulan-bulan haram dan juga pada dalam keadaan ihram lebih-lebih ditekankan untuk ditinggalkan. Itu maksudnya. Dia juga berfirman tentang tanah haram. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan tentang tanah haram. Kita masuk muka surat 39 jemaah. Baik, dia juga berfirman tentang tanah haram, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya iaitu dalam tanah haram. Okey, pasti akan kami jadikan dia merasakan sebahagian siksa yang pedih. Bermaksud bukan juga kita kata hanya di tanah haram saja yang tak boleh kita melakukan kejahatan dan kezaliman. Di tanah-tanah lain pun, tanah tumpah darahku tu kan. Tanah maksud di Singapura ke, di Malaysia ke, Brunei ke, London ke, semualah tempat. Tak boleh sebenarnya untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim.
perbuatan yang kita kata jahat. Jadi kalau baca ayat ni, janganlah rasa bahawa oh dekat tanah haram dia tak boleh jahat. Kalau balik Singapura dah boleh buat jahat. Kalau gitu salahlah kefahaman kita. Nak kata di sini dosa melakukan perbuatan di tanah haram, perbuatan jahat di tanah haram itu lebih berat nak dibandingkan di tempat yang lain. Okey, itu dimaksudkan pada ayat surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Baik, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq." Jadi pada hadis ini sebenarnya merupakan sokongan untuk surah Al-Baqarah ayat 197. Okey. So kita ada satu ayat Al-Quran dan kita juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan tentang kedua larangan ini. Wala yarfuth wala falam yarfuth walam yafsuq. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Wala rafatha wala fusuqa. Jadi ianya dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini. Nabi kata apa? Siapa yang menunaikan ibadah haji ke rumah ini, iaitu Baitullah, falam yarfuth walam yafsuq. Lalu maka hendaklah dia tidak uh, tukar terjemahan itu, maka hendaklah dia tidak, maka hendaklah dia tidak melakukan rafath. Tadi kita dah faham maksud rafath itu apa, dan tidak pula berbuat kefasikan. Jadi kharaja min dhunubihi, bila dia itu tidak melakukan rafath dan dia tidak melakukan kefasikan, apakah ganjaran yang akan diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kharaja min dhunubihi. Orang ini dia akan keluar dari dosa-dosanya, maksudnya dihapuskan dosa-dosanya kayaumi waladathu ummu, seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya orang yang dia menunaikan haji dalam keadaan yang mana dia tinggalkan, yang dia tak buatlah yang dia tak buat rafas, dan dia juga meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu tadi, Nabi kata dosa-dosanya diampunkan. Okey, semua dosa-dosanya digugurkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang ini umpama seperti bayi yang baru lahir. Maknanya bayi yang baru lahir ni zero dosa dia. Tak ada satu dosa pun yang tercalit pada bayi yang baru lahir. Sebab dia belum lagi ada amalan, belum lagi berbuat perkara-perkara yang boleh ditaklifkan kepada dia dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, bersih. Maka inilah ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menunaikan haji, tapi dengan syarat tak bererti pergi haji je terus dosa kita diampunkan Allah, tapi bagaimana situasi kita tatkala menunaikan ataupun mengerjakan ibadah haji itu. Adakah kita ni orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah semasa melaksanakan haji itu? Contohnya rafath tadi, dan juga fusuk. Fusuk paling penting lah. Kalau rafath tu kita nampak lah. Fusuk ni, adakah kita ni orang yang meninggalkan larangan itu? Itu Allah kata jangan mengadakan hubungan badan ataupun mengucapkan perbuatan-perbuatan ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang boleh mengarahkan ke arah itu. Kalau nak cakap hubungan badan tu memang dia tak buat kan, tapi bagaimana ucapannya? Bagaimana perlakuan dan tindakan dia? Adakah dia peluk, adakah dia cium, itu semua hal-hal yang perlu ditinggalkan. Kemudian adakah dia tu melakukan perbuatan-perbuatan fasik, iaitu perbuatan-perbuatan yang dosa, maksiat, berbohong, scam, scammer, jadi scammer, tiba-tiba kat tanah haram jadi scammer. Ada orang buat begitu kan. Jadi scammer, tipu sana, tipu sini, tipu duit orang dan sebagainya. Perkara-perkara ini perlu diperhatikan, barulah kalau memang kita kata cantiklah ibadah hajinya itu disertai dengan semua menjaga semua larangan-larangan itu, di sinilah baru dia akan beroleh pahala sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Dosanya digugurkan dan dia umpama bayi yang baru dilahirkan. Okey,
Baik, kita pergi kepada larangan yang berikutnya sebab kita ada 3 larangan yang disebutkan dalam surah ini, itu dalam ayat ini, ayat 197. Kita dah pergi tadi yang pertama, Allah sebut wala rafatha, jangan melakukan rafath, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan-perbuatan fasik, wala jidala fil haji. Jadi kita ada yang ketiga iaitu Allah sebutkan wala jidala. Janganlah kamu berbantah-bantahan. Apa maksud berbantah-bantahan? Di sini ialah jangan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Yang dimaksudkan, jangan bertengkar di sini ialah janganlah kita ni cari masalah, suka buat perselisihan kan. Jadi tak ada benda untuk dirajukkan, kemudian dirajukkan, sensitiflah sangat. Gitu kadang-kadang kan. Sampailah kita pun memburuk-burukkan orang lain, berlakulah tiba-tiba dalam grup ada 2 kelompok. Kadang-kadang macam itu kalau kita ni jalan dalam kumpulan. Dia tak agree dengan dia, tak agree dengan sana kan. Jadi dalam hal ini Allah pesan jangan buat perkara yang sedemikian. Okey, jangan ada perselisihan dan jangan sampai dengan perselisihan itu kita mula untuk mencaci maki teman-teman kita. Dalam keadaan ihram ni, dalam keadaan ihram melaksanakan ibadah haji. Sama jugalah dalam keadaan ihram melaksanakan ibadah umrah. Jadi Imam Ibn Jarir meriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud tentang makna ayat ini yang mana dia mengatakan bahawa maksudnya iaitu engkau membantah temanmu hingga membuatnya marah. Macam tu kan. Maknanya ketika kita dalam keadaan ihram ni ada pula kita ni persisihan faham sampailah kita bergaduh. Kawan kita tu relax tau mula-mula tau. Dia tahu aku ni dalam ihram dia kata kau jangan cakap banyak aku tengah dalam ihram ni. Aku tak nak yelah tak nak gaduh ke apa kan. Tapi member sebelah ni ya Allah Tuhanku. Tekan, tak kau yang salah, kau gitu, kau gini. Akhirnya dia pun jadi marah kan. So ini adalah perkara yang disebutkan dengan jidal. Jangan kita berdebat, jangan kita berbantahan sampaikan hilang sabar kawan tu kan. Kita kalau boleh elakkan. Memanglah kita kata ada benda yang kita tak puas hati kan ketika kita mungkinlah melaksanakan haji tu kan. Kita kata alamak geramnya aku gini-gini. Kita mungkin tak puas hati dengan kawan kita, kawan satu bilik, ada banyak masalah kan. Kadang-kadang duduk satu bilik kita tak tahu kita masa pergi umrah ataupun pergi haji ni tiba-tiba kita dipadankanlah dengan orang yang kita tak kenal kan. Kalau kita pergi sendirilah. Okay, so kita ikut tour group mana travel agent ke apa, tiba-tiba pula dipadankan dengan satu orang makcik ke apa kan. Ya Allah makcik pemulut. Macam gitu lah kan. Kita pun dah Allah, dah satu bilik dengan dia, kita pun naik darah jadinya kan. So itu kita nak kena orang kata cool down sikit. Kena hati-hati. Dan kita pun kalau tahu kita ni cerewet, janganlah cerewet sangat. Maknanya masing-masing kena jaga perangai masing-masing. Kadang-kadang kita pun dah jaga perangai kita, masalahnya orang sebelah pula tak reti nak jaga perangai. Itu pun jadi isu lah. Itu pun jadi isu kan. Kita dah okey dah, cantik dah. Kita jaga lidah, jaga pandangan, jaga mulut, jaga hati. Jaga hati Jaga hati tak nak gaduh-gaduh. Nak diam aja kan, nak cool down. Tiba-tiba orang sebelah pula tekan, ajak berdebat, ajak tu, ajak ini. Menjadikan kita mungkin hilang sabar. Jadi Allah ingatkan kepada kita, wala jidala di sini. Maknanya semua pihak yang terlibat. Okay, dalam hal ini elakkan daripada jidal, daripada berdebat. Okay, untuk kita menjaga pahala kita lah masa kita melaksanakan haji tersebut. Sama juga lah ketika melaksanakan umrah. Dia bukan haji saja. Daripada awal tadi saya sebutkan, hal ini bukan hanya untuk orang yang nak buat haji tetapi juga umrah. Sebab umrah ni dah macam pergi holiday tau sekarang. Bimbang orang lupa. Okey, bimbang orang lupa tentang larangan-larangan ini kan. Oh tak tahulah apalah, pasal sekarang banyak DIY orang pergi umrah kan. Masing-masing macam kira terror lah nak pergi umrah DIY ni kan. Tapi tak belajar, lupa tentang perkara-perkara ini ataupun tak tahu tentang perkara-perkara ini, main redah saja, kena diingatkan. Hal-hal yang begini kita perlu jaga untuk menjaga pahala ketika kita nak beramal ibadah itu di tanah haram.
Okey, baik. Seterusnya di sini ada juga pendapat yang sama diriwayatkan oleh Misqam dan Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi maknanya sepakatlah ya di kalangan para ulama tentang maksud berbantah-bantahan ini ialah jangan, maksudnya Allah larang untuk kita ada ataupun timbulkan perselisihan atau kemudian gunakan ayat-ayat yang tidak baik ketika berdebat, ketika bergaduh sehingga merosakkan keadaan dan suasana. Ini adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang berikutnya ialah anjuran melakukan kebaikan. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, 3 larangan kan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat perkara-perkara kebaikan. Ada larangan, okey, tadi ada 3 larangan, kemudian kita ni macam mana kita nak jaga 3 larangan ni kan, supaya kita tak buat, apa yang perlu kita buat, banyak melakukan kebaikan. Bila kita banyak melakukan kebaikan, kita tak ada masalah untuk fikir tentang 3 perkara ini. Walaupun ada juga orang yang dia ada masa untuk buat 3 perkara ini. Tapi Allah pesan, setelah itu apa yang perlu kamu buat? Setelah kamu tahu tentang larangan ini, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi Allah kata, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Okay, setelah Allah melarang melakukan hal-hal yang buruk, sama ada dengan lisan atau perbuatan, Allah memerintahkan agar sentiasa untuk kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Okay, di tanah haram, ketika kita nak buat umrah ataupun haji. Allah tu Maha mengetahui tentang setiap perkara-perkara yang kebaikan. Banyakkan bersedekah, banyakkan membaca Al-Quran. Saya nasihatkanlah siapa-siapa yang nak pergi umrah, pastikanlah kalau boleh khatam Al-Quran dekat sana pun baik juga kan. Ia tak sunnah lah kan. Cuma macam mana kita nak isi masa kita ketika kita melaksanakan amal ibadah tu. Ketika kita buat umrah, apa perkara yang kita nak isikan masa? Amal ibadah apa? Kalau infak tu memang ramai orang infak. Tapi baca Quran tu macam mana? Okey, ini challenge lah. Itu satu cabaran untuk kita kan. Baca Al-Quran tu, boleh tak kita khatamkan bacaan Al-Quran kita semasa kita melaksanakan ibadah umrah? Sebaiknya begitulah kan, sebab kita tak nak banyak cakap. Kalau kita tak nak banyak cakap, apa yang kita perlu buat? Banyak baca Al-Quran. Maknanya, kita ni kan tak ada time tau. Kita asyik terfikirkan, alamak aku nak khatam ni, aku nak khatam. Jadi bila setiap kali masuk waktu solat tu kan, kita okey baca Quran, okey. Lepas waktu solat, lepas kita selesaikan solat berjemaah tu kan, solat jenazah apa, kita baca Quran lagi. Sebab apa? Kita kejar nak khatam. Waktu tu, kita tak ada masa tau nak fikir, wah aku nak pergilah bersia-sia, aku nak pergi shopping. Dia tak ada masa nak fikir tentang hal itu. Okeylah kita fikir juga nak shopping kan, tak pergi shopping pula, sedih. Soalnya pergi umrah tak sempat shopping, baca Quran je lah, sedih pula kan. Nanti kan komplain dah pula tak pergi shopping kan. Okey, maknanya kita adalah masa-masa untuk kita peruntukkan, untuk kita shopping dan sebagainya. Tetapi yang selebihnya itu, apa yang kita nak peruntukkan masa tu? Untuk apa? Daripada berzikir kan. So kita baca Al-Quran. Kita cuba untuk khatamkan Al-Quran kita di tanah haram. Mudah-mudahan pahalanya tu bergandalah, sebab dalam ayat ni kalau kita lihat pada pentafsirannya, Allah Maha mengetahui dan memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya pada hari kiamat. Allah tahu apa usaha kita. Ketika kita berada di sebuah tempat yang kita kata Masya Allah, sebuah tempat yang of course dia tak sama. Sebagaimana kita berada di sini kan, bila kita ni kita nak pergi umrah, saya selalu ingatkan, kita akan menghabiskan banyak perkara. Antaranya yang kita habiskan ialah duit kita. Bukan mudah seseorang dia nak kumpul duit untuk pergi umrah. Dia adalah ujian. Okey. Kita boleh kumpul duit untuk pergi Spain. Kita boleh kumpul duit untuk pergi Paris. Kita boleh kumpul duit kita untuk pergi mana-mana tempat selain daripada Makkah dan Madinah. Tetapi selalunya ujiannya besar bila kita ni nak kumpul duit untuk pergi ke Mekah Madinah atau untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi ia perjuangan. So bila kita dah sampai dekat tempat tu, bagi saya yang terbaik ialah fokus pada amal ibadah. Okey, fokus pada amal ibadah, buat
pelbagai macam kebaikan yang kita mampu untuk kita lakukan. Jadi jangan kita sia-siakan masa yang ada di tanah haram. Dan kita buat perkara-perkara tadi pun Allah dah ingatkan kan. Jangan buat Rafas tu ialah bagi saya Rafas ni dia mudah sikitlah. Okey. Melainkan kalau orang yang baru kahwin lah. Baru kahwin tu leceh. Tapi kalau Rafas ni kita okeylah tak bersama dengan suami dah. Kita tak bersama macam tu kan. Tapi kalau tentang fusuqah dan jidalah, dua perkara ini sangat sukar. Bagaimana kita nak tahan diri kita daripada buat dua perkara tersebut? Ialah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, banyakkan amal ibadah dan antaranya ialah dengan membaca Al-Quranul Karim. Okey, untuk kita menghabiskan masa kita di tempat yang mulia ini dengan amalan-amalan yang baik. Cuba untuk khatamkan Al-Quran ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Memanglah kita tak boleh nak mulakan daripada juzuk pertama kan di situ. Saya berikan dengan cadangannya beginilah ya muslimat. Sebelum kita nak berangkat tu ke sana, cuba kita habiskan beberapa juzuk. Dalam Al-Quran ada 30 juzuk kan? Bahagikanlah. Okey, 2 bulan sebelum pergi umrah saya dah mula baca Al-Quran kan. Jadi sampai di Mekah Madinah tu tinggal baki beberapa sikit kan kita baca sampai habis. Khatamkan. Alhamdulillah. Memanglah orang kata pergi umrah 11 hari, 12 hari sempat ke nak khatam? Kalau betul-betul boleh sempat. Kan? Maknanya dia memang tak buat apa-apa lah sempat tu. Tapi saya faham lah kita pun ada itineraries kita sendiri kan. Nak pergi sana, pergi sini, tengok tu, tengok ini kan. Nak naik, nak masuk Gua Hira kan. Ada orang macam itulah kan. Dia nak panjat bukit sana, panjat bukit sini. Okey lah, dipersilakan. Cuma kalau betul-betul kita ni ada niat yang sedemikian, dia mesti mula daripada awal lah. Baik, bila kita mula daripada awal tu kan muslimat, saya nak khatam Quran di Tanah Haram contoh itu kan, kita dah mula contoh 2 bulan sebelum kita ke sana, bermakna preparation kita tau. Hati kita tu kita dah siapkan. Nampak tak? Hati kita, jiwa, raga kita, kita dah siapkan daripada awal. 2 bulan sebelum tu. Dia tak macam, lagi seminggu lah, relax lah tu kan. Biasa pergi Mekah, lagi orang tu kan. Dia macam holiday. Dia jangan jadikan setiap kali pergi umrah ke ataupun pergi haji ni macam holiday. Kalau dia begitu, sangat disayangkan saya kata. Sangat disayangkan. So, kita cubalah ya usaha untuk buat sesuatu yang memberi manfaat untuk diri kita dunia dan akhirat. Yang kita dah habiskan masa, habiskan duit kita, tenaga kita untuk ke sana beramal ibadah, gunakan ia secara all out saya kata. InsyaAllah, inilah yang Allah kata, bila kita buat banyak baik kebaikan, okay, sentiasa dalam keadaan yang baik itu tadi, Allah Maha mengetahui, Allah akan berikan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk kita di akhirat kelak. Itu pada hari kiamat. Baik, seterusnya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kepada kita tentang bekal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ayat ini? Sebenarnya kalau kita rujuk pada pentafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata ketika itu penduduk Yaman melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak membawa perbekalan dan mengatakan kami adalah orang-orang yang bertawakal. Maka Allah turunkan ayat berbekallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maksudnya pada waktu itu orang-orang Yaman ni pergi buat ibadah haji, dia pergi gitu je selai sepinggang. Tak ada bawa bekal, tak ada bawa apa. Dan letakkan tawakal, tak apa, nanti kat sana adalah rezeki kita. Nanti kat sana pandai-pandailah nak hidup. Nanti kat sana itulah ginilah. Duduklah kat tepi-tepi jalan macam tu kan. Ada situasi-situasi yang begitu berlaku pada waktu tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini untuk ingatkan pada orang yang nak melaksanakan ibadah haji ini ataupun ibadah umrah, dia perlu bawa bekal dia. Bekal tu maksudnya apa persediaan kita. Kalau kita nak faham daripada sudut konteks itu ialah kita faham tempat tinggal, wang ringgit, makanan, apa lagi, SIM card lah kalau orang tak guna eSIM kan, SIM card, telefon bimbit, aplikasi nusuk lah contoh kalau hari ini itu semua kita panggil sebagai bekal.
yang kita bawa, yang kita nak bawa sebelum kita touch down. Sebelum kita sampai tu di tanah haram. Maknanya kita dah ada persediaan, kita dah ada perancangan. Kita tak boleh tiba-tiba tawakal kepada Allah. Tak apalah, pergi je lah. Ambil beli tiket flight terus pergi. Tawakal apa yang jadilah macam tu kat sana. Pandai-pandailah nak hidup. Tak boleh begitu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Hidup kita sebagai seorang yang beriman. Hatta dalam beramal ibadah pun, dia tak boleh hanya terus berserah. Tak boleh terus bertawakal. Dengan kata lain, kita ni dalam hidup, dalam termasuklah pada hal-hal ibadah, maaf bismillah. Termasuklah pada hal-hal ibadah, Allah suruh kita rancang. Rancang tu maksudnya ialah apa yang kita persediaan kita, apa yang telah kita siapkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya ibadah haji. Ibadah haji ni bukan ibadah yang orang kata kecil tau, besar. Tenaga semua kan. Apa yang kita peruntukkan, apa yang kita siapkan untuk kita melaksanakan ibadah tersebut. Tak boleh sampai sana terus tawakal pada Allah. Tak apa, saya nak pergi haji, tawakal je lah. Sihat tak sihat, tawakal. Tak boleh begitu. Allah suruh kita siapkan bekal. Dan tadi saya dah sebutkan tentang ikut kepada konteks lah. Kalau yang ikut konteks zaman dulu, mestilah mereka bawa makanan, pakaian dan sebagainya. Sama juga dengan kita kan. Kita bawa makanan. Kita tak bawa makanan. Kita bawa makanan. Biasanya kita bawa tidbits lah kalau kita kan nak pergi mana-mana kan. Cuma kalau makanan daripada sudut nak masak tu apa kan, taklah kan. Tapi kalau orang yang dulu-dulu zaman Nabi, yes. Mereka bawa semua periuk belanga untuk masak segala bahan makanan tu untuk mereka masak. Tapi kalau kita zaman hari ini, bekal yang nak dimaksudkan ialah apakah persediaan sebelum kita melaksanakan ibadah. Kalau kita nak lihat pada skop yang lebih kecil lagi kan, tentang persediaan beramal ibadah ini, kita lihat masa kita nak qiyamul lail, apa persediaan kita. Kita tak boleh terus-terus, malam ni nak qiyam lah. Saya kata confirm tak bangun. Dia mesti ada persediaan tau. Okey, malam ni aku nak qiyam. Okey, aku kena tidur awal. Kena siapkan mental, physically kan. Barulah semangat tu nak bangun ada. Dia jangan pagi ni kalau malam ni kalau nak bangun qiyam, pagi ni jangan buat benda yang berat-berat. Jangan sibuk sangat kan. Nanti kalau dah penat susah nak bangun qiyam. Itu maknanya persediaan kita. Physically, mentally, emotionally. Maknanya semua kan kita siapkan untuk kita melaksanakan ibadah itu. Inilah dipanggil sebagai bekal. Itu maksud saya skop yang paling kecil sekali. Kalau kita nak fahamlah tentang bekal untuk kita beramal ibadah. Jadi haji pun begitu. Umrah pun begitu. Bila kita nak buat amal ibadah haji dan umrah ini, apa bekal yang perlu kita siapkan? Hotel nak duduk mana? Jangan jadi bidang terjun ya. Nanti kan tak ada hotel menangis pula tepi jalan. Hotel nak duduk mana? Kenderaannya apa? Kan? Kemudian kalau ikut tour senanglah. Maksudnya kalau ikut ejen senang. Semua dah disiapkan. Tapi kadang-kadang kena tengok juga ejennya macam mana. Kalau ejen haprak, kalau ejennya scammer, habislah kita duduk tepi jalan. Cuma nak kata di sini, persediaannya perlu ada. Allah ingatkan dalam ayat ini, وَتَزَوَّدُوا berbekallah. Menunjukkan perintah Allah kepada kita. Sebelum melaksanakan amal ibadah, apakah bekal yang telah anda siapkan? Tetapi Allah juga ingatkan pada ayat ini, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. Baik. Di sini ada juga satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu an yang mana dia kata dahulu apabila mereka ni para sahabat berihram dan mereka membawa perbekalan, mereka membuangnya dan menyiapkan bekalan baru. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Ada juga kisah ataupun kes-kes yang begitu. Mereka dah bawa bekal tapi kemudian mereka buang dan siapkan perbekalan yang baru. Ini pun susah jugalah kan kalau nak fikirkan. Takkanlah kita tiba-tiba nak buang, lepas tu kita nak cari lagi bahan-bahan yang baru. Ia merupakan satu hal yang menyukarkan kita. Jadi dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, Allah kata bekal itu mesti ada. Jadi, okey, lihat seterusnya di sini. Bekal dunia, bekal akhirat. Maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya perintahkan kepada kita untuk menyediakan bekal di dunia tu tadi.
Tetapi apakah bekalan di akhirat yang akan kita bawa bersama dengan kita menuju akhirat. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk membekalkan diri menuju akhirat, iaitu dengan bekal takwa. Ayat lain yang menyentuh tentang berbekalkan kepada takwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada sebutkan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-26 sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Okey, dalam kitab kita Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu. Maksudnya sebagai bahan pakaian untuk menghiasi dirimu. Walibasut taqwa dzalika khair. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu merupakan sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu beringat. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah sebutkan kepada kita tentang pakaian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini yang diperbuat daripada bahan-bahannya kan. Pertama, pakaian itu ialah untuk menutupi aurat kita. Kedua ialah Allah turunkan, maknanya Allah jadikan bulu, maksudnya bulu-bulu binatang untuk menutupi, untuk dijadikan sebagai bahan bagi menutupi aurat kita itu tadi. Tapi Allah ingatkan juga tentang pakaian akhirat kita. Apakah pakaian akhirat kita? Iaitu takwa. Sama juga tadi kan Allah kata bawa bekal, tapi ingat bekal akhirat apa? Takwa. Pakai pakaian, tapi pakaian akhirat apa? Takwa. Dengan kata lain, dalam hidup kita ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan apa jua yang kita ingin lakukan, pastikan ketakwaan itu menghiasinya. Sehingga setiap perbuatan yang dihiasi dengan ketakwaan tersebut menjadi bekal yang kita bawa menuju negeri abadi, iaitu akhirat. Dan di sini dalam kitab menyatakan bahawa setelah menyebutkan pakaian yang bersifat material, berkaitan tentang surah Al-A'raf ayat 26 itu, Allah Jalla Jalalu lalu membimbing mereka kepada pakaian yang bersifat maknawi, iaitu kekhusyukan, ketaatan dan ketakwaan. Lalu Allah menerangkan bahawa pakaian terakhir ini lebih baik, iaitu pakaian takwa kita ada lebih baik dan lebih bermanfaat daripada pakaian yang pertama, iaitu pakaian yang menjadi perhiasan kita. Okey, maknanya apa pun yang kita pakai, kita ingat bahawa ini ialah pakaian takwa. Macam mana kita nak tahu pakaian itu takwa ataupun tidak? Pakaian inilah pakaian yang menutup aurat kita. Kalau kita orang perempuan lah lebih-lebih lagi. Kenapa kita pakai pakaian itu? Adakah pakaian itu boleh membawa kita kepada ketakwaan? Ya. Kalau ada ciri-ciri tersebut, dipersilakan untuk pakai. Kalau kita nak faham lagi, maksudnya konsep pemakaian takwa itulah pemakaian yang menutup aurat yang bertepatan dengan apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tutup auratnya yang hanya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, tak jarang, tak menampakkan bentuk tubuh badan kita, tak menampakkan leher kita, tak menampakkan anting-anting kita. Ini semua pakaian yang disebut sebagai pakaian ketakwaan. Ramai orang boleh pakai baju, tapi tak semestinya baju itu sesuai untuk ketakwaan diri dia. Di masing-masing kita muhasabahlah tentang pakaian kita. Sebab isu pakaian ni sangat sensitif lah, lagi-lagi untuk orang perempuan. Saya tak nak banyak cakap. Kalau saya cakap banyak-banyak, nanti orang kata saya ni judgemental. Macam tu kan? Saya tak nak banyak cakap. Yang penting saya dah pernah cakap, jadi kita masing-masing belajar, kita masing-masing tahu. Pakaian kita, kita jaga. Mana yang kita tahu ketat, tak menutup aurat kita, tinggalkan. Kita pilih pakaian yang boleh bawa kita kepada ketakwaan itu. Baik, akhir sekali kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini. Ada 4 perkara yang ingin saya tekankan. Di samping apalah yang ada dalam kitab tu saya tak nak bacalah. Itu nanti boleh baca sendiri ya, apa-apa yang ada dalam kitab. Yang penting di sini, daripada keseluruhan perbincangan kita dalam surah Al-Baqarah,
ayat 197 ini, pertama ialah haram melakukan jima, sumbu rayu dan segala hal yang boleh membawa kepada ke arah itu selama seseorang itu dia mengerjakan ibadah haji. Itu ialah poin yang sangat penting pada ayat 197 dalam surah Al-Baqarah tadi. Poin yang dia nak angkat ialah larangan melakukan rafath, iaitu bersama dengan isteri, yang bertepatanlah dengan konteks kitab ini juga, iaitu ayat-ayat tentang wanita bersama dengan isteri, bersama dengan pasangan kita selama dalam keadaan mengerjakan haji, itu ketika kita ni dah jatuh niat ihram. Pada waktu itu segala perbuatan yang menjurus ke arah hubungan badan adalah dilarang. Tidak kira walaupun ianya berbentuk ucapan kita. Sebab tu ada di kalangan para ulama, antaranya di kalangan sahabat, namanya tadi siapa? Atha ibn Abi Rabah dan juga Ibn Abbas memasukkan definisi rafath itu dengan ucapan yang tidak senonoh. Maksud ucapan-ucapan tak senonoh ni ucapan yang mengarahkan kepada hubungan badan. Okey, yang kedua di sini ialah haram segala bentuk kefasikan, iaitu maksiat dan perselisihan selama mengerjakan haji. Ini yang terdapat pada ayat kita, wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Okay, poin yang kedua menekankan bahawa bila dalam keadaan ihram itu kita dilarang bukan sahaja untuk bersama dengan pasangan kita, berhubungan badan dengan pasangan kita, tetapi ialah kedua, dilarang untuk kita melakukan kefasikan, maksiat. Dan yang ketiga, dilarang untuk kita memulakan, menimbulkan ataupun terlibat dalam perdebatan ataupun pergaduhan. Okay, so itu poin kita yang kedua. Ini semua boleh apply untuk ihram melaksanakan umrah juga. Walaupun memang topik actually fokus hanya pada haji, tapi boleh untuk umrah juga. Baik, yang ketiga, menyediakan bekalan ketika ingin menunaikan haji. Tadi pun saya dah terangkan, kita perlu ada bekal yang dibawa. Maksudnya apa preparation kita, apa yang hal-hal yang perlu kita bawa, mungkin ada obat-obatan yang kita tahu ini kalau dekat Saudi tak ada ubatnya, mungkin ataupun ubat Saudi tu dia tak sesuai dengan badan kita, kalau kita gunakan dia tak sama, kita bawa. Ini semua dipanggil sebagai perbekalan kita. Okay, untuk menunaikan haji dan juga umrah. Jangan pergi sehelai sepinggang dan tawakal. Kita tak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Mungkin kita kata tak apa, member saya tinggal sana Ustazah. Member saya ada semua bekalan tu. Tapi awak tahu tak awak sampai ke tidak? Tak tahu. Tahu ke tidak apa yang akan berlaku dalam perjalanan tu? Tak tahu. Jadi ini pentingnya perbekalan. Untuk kita bawa, orang kata kurang-kurang pun ada yang kita siapkan untuk keperluan diri kita, okay, sepanjang perjalanan itu. Baik, seterusnya. Yang terakhir, takwa ialah bekal kita dunia akhirat. Walaupun tadi Allah sebutkan contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 197 dan juga surah Al-A'raf ayat 26 tadi yang telah kita bincangkan, Allah sebutkan tentang bekal dan juga pakaian ni yang ada di atas muka bumi ini, tapi kita kena ingat bekal dan juga pakaian kita tidak boleh lari daripada konsep takwa. Tentang pakaian takwa saya dah terangkan tadi. Bekal takwa tu maksudnya rezekinya halal. Itu maksudnya. Okey, apa yang kita bawa daripada barang yang halal, daripada sumber yang halal, yang kita dapatkan daripada jalan yang halal. Ini semua dipanggil sebagai konsep takwa yang kita apply pada hal-hal dunia kita. Jadi Allah ingatkan bahawa takwa itu bukan hanya semata-mata untuk akhirat. Tetapi takwa juga ianya berkaitan tentang dunia kita. Apa-apa yang kita buat, jika ada takwa, insya-Allah kita bukan hanya selamat di dunia saya kata, tetapi kita akan selamat di akhirat juga. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Muslimat, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman tentang topik ini yang bagi saya ringkas dan padatlah mudah-mudahan ya. Dan tak ada banyak sangat perkara-perkara yang complicated lah.
dalam topik ini. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman dan dapat beramal dengan apa yang telah kita bincangkan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar kita dapat selalu beramal ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.